Hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat ini. Kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas talian Zoom ini. Semoga Allah taala memberikan rahmat kepada kita. Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada kita. Kita mendapat keberkatan pengisian kita pada pagi ini. Kita berada pada 12 Syaban, dah masuk kepada pertengahan bulan Syaban. Semoga kecintaan kita untuk kita membaca hadis-hadis Nabi SAW ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemanisannya. Kita tidaklah hanya belajar Al-Quran, faham Al-Quran, tetapi kita juga digesa oleh agama untuk kita memahami hadis Nabi SAW. Siapa yang mengikuti kelas hadis, jangan lupa untuk mengikuti kelas Al-Quran. Siapa yang mengikuti kelas Al-Quran, jangan pula meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW. Untuk menjadi manusia yang berjaya, manusia yang tidak akan sesat dunia dan akhirat adalah berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis-hadis Nabi SAW. Maka di antara hadis-hadis Nabi yang boleh kita pelajari, sudah ada himpunan-himpunan hadis yang telah dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang himpunan hadis-hadis tersebut diletakkan di dalam sebuah kitab yang namanya adalah Riyadhus As-Salihin. So selepas ni kalau dengar kitab Riyadhus Salihin, ingat kitab itu adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa ratus hadis? Bukan ratus tapi ribu. Hampir 1,900 hadis. Ada beberapa bab, ada lebih kurang 372 bab. Bab yang kita akan pelajari, yang kita akan perhalusi pada pagi ini adalah bab yang ke-305. Jadi tuan-tuan tengok pada nota, di hadapan nota tu permulaan tu jumpa bab 305. Adakah kita sudah belajar ke 304 bab? Jawapannya belum. Walaupun kita pergi kepada bab 305, bukan bermakna kita telah belajar 304 bab daripada 372 bab. Kenapa kita pergi bab 305? Ya, ini saya ingin memberikan penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa dah sampai bab 305? Begini. Cara kita belajar, metod kita belajar, kita tidak semestinya boleh mengikuti, kena ikut bab by bab susunan dia. Tidak. Tetapi metodologi kita belajar, kita boleh rearrange. Maksudnya kita boleh susun atur bab-bab itu. Contohnya. Contohnya, asal bab 305 ni adalah berasal daripada bab yang ketiga dulu. Jauhnya bab 3 sampai 305. Bab 3 dalam Riyadhus Salihin berkaitan tentang sabar. Tentang sabar. Dalam hadis pasal sabar itu, ada hadis berkaitan tentang jangan marah. Itu kita dah belajar. Dalam hadis tentang marah tersebut, timbul persoalan. Adakah pada semua ruang kita tak boleh nak marah? Rupa-rupanya, ada ruang kita digalakkan untuk marah. Dia tak dikaitkan dengan sabar, dia tak keluar pada sabar. Rupa-rupanya dicari-cari dalam Riyadhus Salihin ada bab yang ke-77. Kita dah belajar pun. Tak perlu kita ulang, tapi saya nak sebut
pendekatan pembelajaran hadis. Sebab itu, selepas kita belajar bab 3, kita belajar bab 77. Pada bab 77 Riyadhus Salihin, ada hadis-hadis cerita tentang Nabi SAW pernah marah kerana Allah mempertahankan nama agama Islam, mempertahankan syiar Islam, mempertahankan syariat Islam. Daripada hadis tu ada satu hadis Nabi marah kepada Aisyah yang Nabi masuk rumah dia, ada langsir, ada tirai yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Itulah punca hadis dia. Daripada hadis itu, kita panjangkan maklumat itu, ada rupa-rupanya satu bab. Bab nombor 305 yang sedang kita baca, yang kita nak habiskan pada pagi ini, yang berkaitan rupa-rupanya yang Nabi marah pada bab 77 dulu, rupa-rupanya hukumnya haram, berdosa kalau melukis gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka bab 305 yang sedang kita belajar ni, ada 10 hadis berkaitan tentang hukum gambar-gambar yang bernyawa dalam bab 305. Barulah kita tahu puncanya kenapa kita seperti macam lompat-lompat tajuk. Tapi siapa yang ikut pada awal, dia akan tahu sebenarnya nampak macam kita skip tajuk. Tetapi sebenarnya kita pergi kepada mendalami. Itu dia panggil cara kita belajar di dalam kitab Riyadhus Salihin. Supaya apa? Daripada kita tahu satu hadis, kita kembangkan. Kita akan jumpalah 10 hadis dalam bab 305. Jadi bab 305 ni, 10 hadis tu saya tak perlu nak ulang balik sebab kita dah belajar pada minggu lepas dan minggu sebelum itu. Jadi pagi ni kita nak belajar bab apa? Okey, dalam bab 305, nota yang diberikan itu kita belum lagi habis untuk kita melihat kepada kesimpulan daripada 10 hadis dalam bab 305 ni, kesimpulannya apa? Apa kita nak buat? Sebab ramai yang bertanya tentang gambar-gambar yang ada anak dalam mainan anak-anak ke, gambar-gambar anak-anak nak melukis dekat sekolah kan. So macam mana hukum dia? Adakah termasuk berkaitan dengan 10 hadis ni? Maka apabila kita belajar hadis Nabi, inilah yang kita kena betulkan. Tidak boleh kita hanya memahami hadis itu secara terjemahan saja. Maka kita perlu melihat kepada pakar-pakar hadis yang mengulas, yang mengomentar hadis-hadis tersebut. Ini bermakna bukan sekadar belajar hadis, tetapi kita perlu merujuk kepada ulama-ulama yang mempunyai kemahiran tentang pentafsiran hadis dan hukum-hukum berkaitan hadis-hadis yang telah kita baca. Jadi kita terus ke muka surat nombor, ada nombor tak dalam nota tu? Kita terus pergi selepas hadis yang ke-10. Okey, kita tengok hadis muka surat ni. Terus buka nota sebab kita dah bagi dah sebelum ni nota, jadi saya harap tuan-tuan dan puan sempat cetak ke ataupun tak cetak tapi tuan rujuk. Okey, kita terus pergi kepada muka surat yang ke-11. Okey, kita tak ulang balik 10 hadis tadi, kita terus pergi kepada muka surat yang ke-11. Okey, pada minggu lepas, kalau ada orang bertanya tentang kenapa hadis tu beratnya orang yang melukis gambar-gambar ni, sampaikan diancam dengan diazab di akhirat, diancam untuk mereka dikenakan untuk hidupkan balik apa yang mereka lukis tadi. Kita telah sebut pada minggu lepas, ia mempunyai perkaitan dengan sejarah asal usulnya kesyirikan
penyembahan patung-patung yang berlaku dalam sejarah hidup manusia yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tengok nota muka surat nombor 10, rujuk ayat surah Nuh ayat 23 dan baca baik-baik apa ulasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat dalam surah An-Nuh. Bermakna kenapa Nabi marah sangat? Ada gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam rumahnya. Ada banyak sebab, kita telah sebutlah. Ada kaitan tentang meniru ciptaan Allah, ada kaitan tentang malaikat-malaikat rahmat tidak masuk dan banyak larangan dia telah kita baca. Tetapi perkaitan dia ada kaitan dengan permulaan wujudnya patung-patung ini adalah daripada gambar-gambar yang dilukis. Gambar-gambar yang dilukis itu adalah gambar-gambar makhluk bernyawa, khususnya gambar-gambar alim ulama. Seperti mana kisah di zaman Nabi Nuh. Jadi saya tak perlu nak terang panjang lebar. Kita terus pergi kepada apakah komentar para ulama hadis. Okey, kita lihat dulu komentar ulasan ulama klasik. Ulama klasik ni maksudnya ulama-ulama yang dulu-dulu, yang awal-awal dulu, seperti mana Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ni memang kalau mana-mana kalau nak sebut fiqh mazhab Syafi'i ke, pasal hadis ke, beliau di antara yang sangat terkenal. Maknanya ulasan dia, pendapat dia menjadi pendapat yang dirujuk oleh para-para ulama yang ada pada zaman ini. Jadi Al-Imam Nawawi ketika dia mengulas hadis-hadis tu, dia kata apa? Dia kata, kita baca ulasan dia sedikit, lepas tu kita tengok fatwa-fatwa terkini. Al-Imam Nawawi kata, sahabat-sahabat kami di kalangan mazhab Syafi'i dan selain daripada mereka, di kalangan para ulama mengatakan membuat gambar haiwan, maknanya gambar makhluk bernyawa, adalah sesuatu yang haram dengan sekeras-keras pengharaman. Ia termasuk dari dosa-dosa besar. Kenapa dia jadi dosa besar? Kerana ancamannya itu amat besar dan amat keras, seperti mana hadis yang telah disebutkan yang kita baca 10 hadis sebelum ni. Okey, lepas tu dia kata bahkan hukumnya adalah haram pada segala keadaan kerana ia meniru ciptaan Allah. Ini di antara alasan kenapa dia haram. Al-Imam Nawawi kata, tak kiralah lukisan makhluk bernyawa itu seperti gambar haiwan itu jika dibuat pada pakaian ke, permaidani ke, pada mata wang dinar atau dirham ke, bekas air ke, pada bekas makanan ke, dinding dan lain-lain. Dia kata tak boleh, dia kata. Okay. Lepas tu Imam Nawawi kata lagi, adapun kalau gambar pepohonan, gambar pelana unta ke, selain daripadanya yang bukan menyerupai makhluk bernyawa, ianya tidak diharamkan. Lepas tu dia buat kesimpulan, inilah hukum tentang membuat gambar. Okey? Lepas tu dia ulas lagi. Dia kata kalau gambar yang padanya menyerupai gambar haiwan jika digantung pada dinding atau pada pakaian yang dipakai atau pada serban, seumpamanya bukan bertujuan untuk dihinakan, maka ia jelas-jelas lagi hukumnya adalah haram. Dia berbeza, maknanya Imam Nawawi dia cuba mengatakan, dia mengatakan bahawa kalau tujuan untuk dihinakan, dia agak berbeza hukumannya dengan tujuan bukan untuk dihinakan. Sebab orang buat gambar pada baju tu mesti dia nak pakai dan sebagainya kan, contoh. Jadi hukumnya macam mana? Dia kata kalau bukan tujuan untuk dihinakan gambar itu, maka ia jelas-jelas haram. Okey, nampak dia kata. Lepas tu dia kata sebaliknya, jika gambar-gambar itu dibentangkan menjadi tempat yang dipijak seperti alas kaki ke, seumpamanya ke yang kita anggap dia hina, maka hukumnya tidaklah haram. Ini jawapan dia. Sebab ada yang bertanya, kalau gambar-gambar pada contohnya ada gambar, kadang-kadang gambar anak-anak kan, dia nak tidur, nak lapik dia untuk katil dia kan. So gambar-gambar makhluk bernyawa tu macam mana? Kalau ikut Al-Imam Nawawi, dia kata sebab kita hina sesuatu tu sebab kita pijak, kita duduk, kita baring kan.
Kita mudah nak tahu hina tak hina, cuba tengok gambar kita. Kita marah tak letak gambar kita di punggung? Kita marah tak kita pijak gambar? Itu kita marah. Sebab apa kita marah? Sebab ada unsur perhinaan. Jadi kalau gambar-gambar ini dijadikan ada kaitan tentang kita tidak agungkan gambar tu, kita tidak angkat dia sebagai mulia gambar itu, Nawawi kata macam dipijak, jadikan alas kaki dan sebagainya, maka hukumnya adalah tidak haram. Ini dari sudut hukum pengharaman dia. Okey, jelas kat situ. Namun dia kata, dia dah macam bagi solusi juga. Dia kata namun, dia kata. Adakah ianya menjadi sebab terhalangnya malaikat rahmat dari masuki rumah tersebut? Maka hal tersebut terdapat perbahasan yang kami akan sebut insya-Allah. Maknanya pertama kita kena tahu. Gambar ni dia kalau kita baca 10 hadis yang lalu dia ada kaitan tentang haram ke tak haram dekat sini satu bab. Yang kedua, kalau kita lepas dari sudut hukum haram gambar tu, kita tak terlepas daripada hukum, daripada bab lain yang kedua, malaikat rahmat masuk ke tak masuk rumah tu. Al-Imam Nawawi, dia macam dia kata nanti dia bagi tahu. Sebenarnya kita dah jumpa dah hadis tu. Kita dah belajar dah hadis tu. Ingat tak kita baca hadis yang malaikat Jibril tidak masuk ke dalam rumah Nabi sedangkan dah janji nak datang rumah Nabi. Lepas tu kita baca hadis yang Nabi kata malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan rumah yang ada gambar. Maknanya walaupun kita terlepas pada hukum haram, persoalan yang kedua adalah menghalang malaikat rahmat nak masuk, yang nak bawa berkat, yang nak mendoakan orang-orang di dalam rumah dapat keampunan. Ini perkara kedua yang kita kena ambil perhatian. Nampak tak? Hukum haram, okey, kita mungkin terlepas daripada hukum haram. Sebab kita tidak mengagungkan gambar yang digantung ke, gambar yang kita muliakan. Kita terlepas kat situ. Mungkin kita terlepas kat situ, tapi kita tidak terlepas daripada isu malaikat rahmat tak masuk rumah ni terang-terang. Dekat situ. Jelas ya? Okey, lepas tu Al-Imam Nawawi dia sebutlah. Dia kata tidak ada bezanya gambar yang memiliki bayang ke ataupun tidak ada bayang. Dia kata inilah ringkasan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu dia kata ramai lagi ulama-ulama kata macam tu. Okey, tak apa. Kita ambil Al-Imam An-Nawawi. Okey, di pendapat ulasan tersebut, ni dia ulang balik semula pendapat tersebut. Okey, kita tengok. Imam Nawawi kata last sekali kat bawah tu. Okey, kita baca yang last sekali dia kata kat bawah tu. Dia kata Al-Qadhi Iyad mengatakan kecuali hadis yang tentang permainan ataupun boneka patung anak-anak yang kecil, maka ia diberikan keringanan. Ini adalah pendapat Al-Qadhi Iyad. Maksudnya kalau anak-anak tadi dia dah ada pengecualian. Okey, anak-anak tu tak apa, kita letak dia pada bab yang lain. Okey, kita ulas yang pasal gambar tadi. Okey, pertama, ingat ya, kita mungkin terlepas dari sudut hukum haram. Haram menggantung, haram melukis tu kita terlepas daripada melukis sebab kita bukan melukis. Tapi melukis tu jelas haram. Itu kita tak dapat nafikan. Kita dah baca tadi. Tapi kalau kita tak melukis, tapi gambar tu ada. So macam mana? Okay, kalau kita terlepas, kita kata tak, saya tak agungkan gambar ni, saya tak muliakan gambar ni. Okey, kita mungkin terlepas hukum haram, terlepas tak masalah. Tetapi isunya pasal malaikat tadi tu. Malaikat tu memang tak boleh nafikan, memang malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar-gambar tersebut. Ini kita tak boleh lari daripada hukum hadis tentang malaikat tersebut. Okey, sekarang kita bincang pula. Zaman dulu gambar dia dalam bentuk lukisan. Tapi kalau bentuk kamera pula macam mana? Dalam gambar maksudnya kita yang buat selfie, kita yang tangkap gambar, fotografi ni macam mana? Okey, sebenarnya tuan-tuan perbincangan ni panjang di kalangan para ulama. Kita ambil kepada pendapat para ulama kata mengatakan tak apa kalau gambar yang daripada kamera. Maksudnya kita ambil gambar tu bukan kita lukis tapi daripada bayangan, kita ambil pendapat yang mengatakan harus mengambil gambar menggunakan kamera. Kat situ. Kalau nak baca pendapat kata haram, panjanglah. Tapi kita tak ambil pendapat itu, kita ambil pendapat yang kata hukumannya harus mengambil gambar
melalui kamera. Maksudnya sebab perbahasan dia tentang lukis gambar kan. Adakah melukis sama macam mengambil gambar menggunakan apa cahaya tu? Kan menggunakan kamera? Ni ulama bincang. Okey. Maka kita ambil pada pendapat kedua mengatakan harus kita menggunakan kamera, dia tidak sama macam melukis. Kita baca ulasan para ulama. Okey, ni ulama contemporary. Kata Dr. Khalid Al-Muslih, dia kata pendapat yang kuat dalam pandanganku bahawa mengambil gambar dengan kamera foto tidaklah termasuk dalam larangan yang ada dalam nas-nas. Nas-nas ni macam hadis-hadis yang mengharamkan taswir. Taswir tu melukis gambar. Kenapa dia kata? Kerana tidak ada unsur menandingi ciptaan Allah. Kenapa dia kata? Kerana tujuan dari menfoto, mengambil gambar adalah mengambil gambar ciptaan Allah. Kita bukan reka baru, tapi kita ambil balik gambar ciptaan Allah tadi tu. Ciptaan Allah tu macam gambar haiwan, gambar manusia. Kita ke ciptaan Allah, tapi kita cuma ambil gambar tu. Maksudnya kita taklah meniru macam kalau melukis kan kita dapat bayangkan kan. Kan kita lukis tu kita macam buat yang asal. Berbanding dengan gambar. Gambar ni dia bukan melukis yang benda yang daripada ada kepada tiada. Daripada tiada kepada anda. Tetapi gambar ni benda tu dah ada, tapi cuma mengambil semula. Dia kata. Lepas tu dia kata, mengambil gambar ni dia tidak ada unsur pengeditan. Kalau dia edit tu dia macam ada kaitan tentang macam mana nak buat rupa dia, macam mana nak buat bentuk dia. Dekat sini. Sebab kalau ada pengeditan tu dia dah seperti macam ada kaitan dengan melukis tadi tu. Okey, lepas tu dia kata, maka ini sama saja seperti gambar yang kita tengok di cermin ataupun di air, dia kata. Maknanya para ulama dia memberikan justifikasi kenapa mengambil gambar menggunakan kamera ini dia tidak sama seperti yang melukis. Faham ya? Melukis ni kan dia seperti meniru ciptaan Allah. Meniru kat mana? Kan Allah Ta'ala kan kita faham. Allah Ta'ala lah yang membuat bentuk badan, bentuk kepala, bentuk kaki dan sebagainya kan. Maka kalau kamera, para ulama kata tak. Ia tak termasuk dalam larangan seperti melukis tersebut. Harap-harap tuan boleh faham dengan ulasan ini. Okey, tapi ulama yang mengharuskan menggunakan kamera ni, dia berikan beberapa syarat. Syarat pertama dia kata, tidak ada pengeditan pada gambar makhluk yang dihasilkan daripada kamera foto itu. Sebab kalau ada edit, dia dah tak jadi macam, dia ada kaitan macam kita macam membentuk-bentuk. Kan kita edit kan, kita melukis tu sehingga dia termasuk seperti menandingi ciptaan Allah. Seperti mengubah warna kulit, mengubah tinggi badan, mengubah bentuk badan dan semisalnya. Okey, kita ambil syarat ni dulu. Mesti ada banyak soalan pasal fake ni. Okey, tentang mengeditkan. Pasal ada orang tanya soalan tentang edit gambar tu. Okey, nanti kita akan tengok pada tujuan dia apa. Okey, satu. Lepas tu yang kedua dia kata, dengan syarat dia kata gambar yang diambil tu tidak ada unsur haram. Haram lah. Ataupun membawa kepada yang haram. Seperti mengambil gambar wanita yang bukan mahram. Gambar yang aurat dia tidak dijaga. Ataupun gambar yang diambil tujuan untuk diviralkan dan seumpamanya. Maknanya yang kedua ni, apa saja gambar itu boleh bawa kepada unsur maksiat, unsur haram, maka mengambil gambar itu hukumnya adalah haram. Kerana bab asal tadi bincang, hukum ambil gambar guna kamera tu sama tak seperti orang melukis gambar. Jelas tak? Maka kita ambil pendapat Syekh. Syekh ini dia mengatakan bahawa dia tak samalah. Dia kata macam kita tengok cermin sebagainya. Tapi para ulama ini mereka berhati-hati memahami hadis tadi tu, maka mereka meletakkan syarat. Dua syarat ni. Okey, dua syarat ini. Jelas ya? Dia tentang dua syarat ni. Okey. Dah habis tentang bab mengambil gambar menggunakan kamera tadi tu. Okey, kena ada dua. Yang syarat pertama kena lepas, syarat kedua pun kita kena lepas. Okey. Jalan kat situ. Lepas tu kita pergi kepada banyaklah pendapat ni, dia kata pendapat kedua ni pendapat para ulama-ulama yang contemporary lah banyak sebut. Syekh Sabiq, Syekh Saleh Luhaidan dan sebagainya. Okey, sekarang kita ambil fatwa yang ada dekat Malaysia pula tentang hukum melukis gambar. Yang ini sebenarnya
Kalau tuan-tuan sempat tengok dan nota saya minta baca dulu. Saya ada nyatakan dekat sini nama web. Nampak tak? Ini adalah Irsyad Al-Fatawa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Kuala Lumpur. Tuan-tuan cari artikel ni, ini saya dah masukkan semula di dalam nota ni. Okey, kita tengok. Ketika mana mereka ditanya tentang hukum melukis komik para sahabat. Nak lukis gambar para sahabat. Tapi dia bentuk komik macam mana? Okey. Dalam fatwa tersebut diletakkan kata-kata Al-Imamu Al-Aini Al-Imamu Al-Aini dia kata dalam Umdatul Qari dia kata melukis gambar makhluk yang bernyawa adalah tidak dibenarkan kerana ianya disembah pada zaman dulu. Ni kita sebut kita sebut dah kisah Nabi Nuh tu. Kenapa Nabi marah sangat gambar yang makhluk bernyawa ni? Ada banyak sebab, antaranya dia ada kaitan tentang asal-usul penyembahan. Lepas tu dia kata maka ia tidak dibenarkan walaupun ia tidak mempunyai bayang ataupun dia juga tidak berjisim untuk menutup pintu-pintu kerosakan. Kalau ikut Imam Aini ni maksudnya mengambil jalan. Mengapa? Mengambil jalan untuk menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada orang menyembah, kemuliaan dan sebagainya. Okey, tak apa. Ini dinukilkan pendapat Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari. Okey. Kita pergi kepada yang inilah. Inilah Syekh Al-Qaradawi kata apa. Okey. Syekh Al-Qaradawi kata, ini jawapan kalau orang tanya tu. Boleh tak kalau gambar anak guna untuk melukis? Kita kan belajar sekolah kat anak kan kena melukis, belajar buat art untuk pandai dia menggerakkan tangan melukiskan. So macam mana? Okey. Dalam fatwa tersebut mengatakan, adapun jika lukisan itu bertujuan yang tidak bertanggah dengan syarak. Contohnya untuk tujuan apa? Pembelajaran, pendidikan ataupun untuk dakwah. Sebab sekarang ni dakwah pun kita boleh guna komik kan? Macam dalam gambar majalah apa? Majalah Anis lah, majalah apa yang ada gambar-gambar apa-apa pun boleh tak lukis gambar komik macam tu? Sedangkan dia salah satu medium untuk belajar. So macam mana? Adakah dia termasuk dalam bab ni? Okey. Dalam fatwa menyebutkan jika tujuan yang tidak dilarang oleh syarak macam pelajaran, pendidikan dan dakwah dibenarkan. Okey, dalam fatwa tersebut dinukilkan kata-kata ulama dunia yang terkenal. Syekh Qaradawi mengatakan apa? Okay, kita baca inilah persoalan yang kita tanya tu. Hukum melukis sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan haiwan menjadi khilaf di kalangan para ulama. Dia kata, jumhur tulis dekat nota, jumhur tu maksudnya kebanyakan para ulama. Majoriti mengatakan ianya adalah haram. Dan sebahagian para ulama mengatakan ianya boleh. Okey. Yang boleh tu mesti ada sebab dia boleh kan? Okey, apa pun dia kata, maksudnya apa pun perbincangan di kalangan para ulama, dia kata penggunaan lukisan, maknanya melukislah. Melukis atau penggunaan lukisan dalam media massa dengan tujuan dakwah, pembelajaran tidak termasuk dalam yang diharamkan. Bahkan ianya dituntut oleh syarak. Sekiranya menjadi medium yang amat penting dalam menyampaikan dakwah dan ilmu yang bermanfaat kepada manusia dan ini tidaklah menjadi gambar yang haram padanya seperti mana gambar-gambar yang mengangkat. Dia kata tak jadi haram lah untuk pendidikan, untuk Islam, untuk sampaikan dakwah tak jadi haram. Dia kata melainkan dia kata kalau gambar-gambar tadi digunakan untuk mengangkat sesuatu yang tidak bermoral, kezaliman dan gambar-gambar yang tidak senonoh, maka ianya tidak dibenarkan. Okey. Lepas tu, Dr. Qaradawi memberikan beberapa justifikasi kenapa dibenarkan dalam beberapa ruang. Okey, dia kata sesungguhnya lukisan kartun bukanlah lukisan yang sempurna. Bahkan ia adalah mempunyai gambar yang tersendiri dan tidak ada padanya ciri-ciri gambar yang hakiki. Sebab kartun kan, kartun. Okey. Lepas tu yang kedua dia kata, sebab apa diharuskan dalam beberapa ruang untuk dakwah pendidikan tadi kata, yang kedua dari sudut penggunaan dia. Penggunaan dia pula untuk dakwah. Bahkan untuk pendidikan dan anak-anak kecil memang suka menggunakan pendekatan tu. Dia kata. Dan ada kesan dia kata.
Maka sewajarnya ke atas kita untuk tidak mengabaikan medium ini, wasilah ini. Dan kita perlu menggunakannya di dalam pengajaran anak-anak yang sepatutnya dipelajari melalui akidah dan sebagainya. Mana kata boleh sebab dia ada tujuan yang syar'i dibenarkan. Okey, lepas tu dia kata nombor 3. Dia kata, benda perkara macam ni menggunakan lukisan kartun dan sebagainya. Dia kata, dah lama dah guna, dah jadi trend dah. Seolah-olah dia menjadi makanan ruji bagi kanak-kanak yang sedang membesar seharian dengan program-program animasi-animasi yang ditayangkan di kaca televisyen. Sekiranya tiada usaha, maka dia kata sekiranya tiada inisiatif untuk menggantikan dengan animasi lebih Islamik dan syarat dengan maklumat, pasti ia sangat merugikan, dia kata. Maknanya sayanglah kalau kita pegang kepada pendapat bab gambar saja tak boleh. Hatta pada kartun dia kata rugilah. Dia kata sedangkan benda-benda tu dah jadi benda yang orang boleh gunakan sebagai wasilah medium, dia kata. Okey. Lastnya dalam fatwa mengatakan apa? Ini kesimpulan fatwa. Mengatakan maka lukisan-lukisan yang dilakar dengan tujuan sedemikian tidaklah diharamkan kerana ianya bukan dibuat untuk dipuja atau disembah. Akan tetapi, ianya adalah satu bentuk pendidikan dan dakwah bagi kanak-kanak khususnya dan dia dianggap sebagai maslahat. Maslahat ni ada kebaikan yang umum. Itulah jawapan yang banyak tanya tentang soalan-soalan tentang bab gambar anak dan sebagainya. Jadi dia punya kesimpulan apa? Kata kuncinya adalah tengok tujuan dia. Tengok tujuan dia. Adakah untuk dipuja, disembah, diagung-agungkan ataupun macam mana? Itu tengok pada bab itu. Tapi kalau guna untuk pendidikan dan sebagainya, ia dibenarkanlah. Okey, ini adalah fatwa yang kita boleh rujuk Irsyad Al-Fatawa siri ke-12. Sebab tu kita kena rajin sikit membaca dalam portal-portal lamawat yang diiktiraf. Ada orang Facebook boleh buka banyak, Twitter boleh nak update, Instagram boleh nak update, status tu selalu nak update. Tapi bab-bab agama, bab-bab hukum hakam malah nak membaca. Kena baca. Maka tempat yang tuan-tuan boleh baca melalui media sosial, tuan-tuan boleh rujuk dalam laman sesawang Jabatan Mufti Wilayah. Sebab mereka ada tim-tim pengkaji-pengkaji yang berkaliber. Rujuklah kat situ. Atau terbaca banyak isu. Atau rujuk dalam web tu dia ada banyak lah. Ada artikel, jawapan harian, ada pasal fatwa dan sebagainya. Okey, baca. Okey, nanti Allah akan tanya pada kita. Tangan tu buat apa? Mata tu buat apa? Kalau nak baca orang komen kat FB boleh pula. Tapi kalau baca buat hukum agama, malas pula nak baca. Jadi, itu saya kempen pada tuan, bacalah laman sesuang Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey. Telah menyelesaikan beberapa soalan. Okey, sekarang saya tunjuk tuan-tuan beberapa fatwa lain pula. Ini fatwa yang ni saya buat fatwa di Jabatan Mufti Jabatan Mufti Negeri Perlis lah. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebab kita sudah maklum fatwa-fatwa ni dia didokongi yang keluar fatwa ni ulama-ulama yang terkenal, orang-orang yang ada kemampuan. Sebab tu mereka menjadi ahli majlis fatwa. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu valid tak valid fatwa, tuan-tuan tengoklah siapa ahli jawatan kuasa fatwa dia, tuan-tuan tengok. Profesor sekian, doktor sekian-sekian, tuan-tuan tengok kat situ. Lepas tu tuan-tuan tengok background dia apa. Sebab itu kita kena rujuk fatwa. Sebab kalau kita nak baca kitab balik, nak rujuk-rujuk, makan masa sangat panjang. Jadi orang-orang ni dah memang buat kajian, mereka dalam latar belakang yang berbeza, ada fiqahnya, ada hadisnya, ada bidang tafsirnya, maka mereka duduk, keluarkan fatwa. Jadi kita rujuk fatwa mereka. Maka apa kata mereka? Okey, ini fatwa ni dia lebih yang tadi pasal lukisan untuk pendidikan kan? Kita tengok, kalau hukum gambar, makhluk bernyawa dekat dinding rumah kita. Inilah ramai juga yang akan tanya. So gambar kahwin, gambar konvo dulu, gambar mak ayah kita semua susun macam mana? Macam mana nak buat? Okey, ini fatwa yang ditanya. Okey. Dia kata dalam fatwa ni mengatakan membuat lukisan, patung atau apa-apa gambar
yang bertujuan untuk diagungkan hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Ini apa pun gambar. Termasuklah gambar paling berat kali kalau gambar bernyawa. Cuba tanya, kenapa kita gantung? Itu tadi isu. Kita tanya pada niat kita, kenapa? Ha, sebab tu kita kena tengok niat kita apa. Gantung ni untuk apa? Kalau tak gantung jadi apa? Kalau gantung jadi apa? Kalau tak dalam frame saja jadi apa? Simpan dalam lemari jadi apa? Itu tanya. Kita sendiri akan tahu. Okey, lepas tu ada pun lukisan dengan tujuan untuk memberikan maklumat. Pendidikan, permainan kanak-kanak. Contoh beri maklumat kan, sebab tu kita tengok ada gambar yang Tuan Agong, ada gambar Perdana Menteri, ada gambar Sultan, iaitu tentulah hukumnya dibenarkan untuk bagi tahu kepada masyarakat. Sebab masyarakat kita ni bab sejarah memang anak-anak zaman sekarang bab sejarah lagilah. Jadi untuk membentuk semangat prioritatif, untuk membentuk semangat taat kepada pemerintah-pemerintah Islam, maka kita kena ingatkan mereka, ini gambar raja kita, ini gambar pemimpin kita. Maka ia dibenarkanlah sebab dia tujuan untuk berikan maklumat. Itu menjawab soalan kalau tanya kenapa pula gambar agung ada, gambar sultan ada. Tujuan dia untuk apa? Tanya pada tujuan. Sebab apabila kita tengok gambar kan, kita boleh ingat, oh ini agung kita, nama penuh dia siapa, ini adalah sultan ini, siapa dia. Moga-moga dia sebenarnya dalam Quran memang mengajak kita supaya mentaati para pemerintah dalam perkara kebaikan. Tapi macam mana nak mentaati pemerintah? Kalau 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 pemimpin-pemimpin dia nama pun tak tahu, maka susah. Maka tujuan dia dibenarkanlah untuk berikan maklumat, memberikan pendidikan, permainan kanak-kanak dan iklan yang tidak membawa unsur syirik atau berlebihan mengagungkan sesuatu pihak, maka ia dibolehkan. Boleh pula beberapa syarat. Macam gambar iklan tu kan. Okey, dia memang dah terkeluar daripada bab melukis gambar, tapi guna kamera. Tapi tujuan untuk apa? Tujuan untuk berniaga. Okey. Kalau tujuan dibenarkan, okey. Tapi syarat dia apa? Ada syarat lagi. Okey, nombor 1. Gambar tersebut hendaklah tidak berada di hadapan arah orang solat, di hadapan arah solat seseorang. Ini kita pernah baca hadis yang ada orang ludah depan kiblat tu kan. Yang Nabi kikih dengan tangan dia, Nabi marah tu kan. Buka balik bab, nanti buka balik bab nombor 77, ada hadis tu. Maka fatwa tu juga boleh merujuk kepada hadis tu. Yang kedua, gambar tersebut yang digantung, yang dilukis, digantung, tidak mengajak kepada kemungkaran. Seperti mempromosi pula supaya minum arak. Lepas tu gambar itu juga tidaklah mendedahkan aurat. Membawa kepada kempen mendedahkan aurat dan aktiviti maksiat yang lain. Cuba tengok gambar kat rumah kita. Gambar bertudung tak? Kita dah belajar agama tapi tetap nak simpan lagi gambar yang dulu-dulu yang masa belum hijrah lagi. Simpan. Jangan dipaparkan. Walaupun kita keluar pada hukum haram, kita tak melukis sebagainya, tetapi kita tak lepas daripada malaikat rahmat. Lepas tu gambar tu pula adalah gambar yang tidak menutup aurat. So macam mana nak buat? Lepas tu pula kalau gambar-gambar yang mengajak kepada kemaksiatan, lagi tidak dibenarkan. Nombor 3, syarat dia tidak diletakkan di dalam masjid dan surau yang mana perbuatan meletak kat masjid kat surau tu dia menyerupai dengan tempat-tempat ibadat orang yang bukan Islam. Nampak nombor 3. Nombor 4, gambar-gambar itu tidak diletakkan di kubur kerana itu merupakan unsur pemujaan kepada kubur. So, gambar-gambar yang ada di rumah kita yang tergantung tu, memenuhi tak syarat-syarat ni? Pertama ambil yang atas ni, ada tak dia punya tujuan untuk beri maklumat, pendidikan, lepas tu lepas tak syarat-syarat ni? Kat situ. Okey, ini adalah fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis kali yang ke-42. Tetapi boleh rujuk dalam laman sesawang. Okey, kenapa kita rujuk? Sebab kita tahu ahli Jawatankuasa Fatwa dia bukan calang-calang orangnya. Okey, selesai. Apa tindakan terbaik? Solusinya, yang ini saya nukilkan juga daripada Jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Apabila orang tanya, Ustaz, apakah hukum menggantung gambar makhluk hidup di rumah atau gambar manusia pada kulit buku? Benarkah
Jika gambar tersebut tidak cukup sifat seperti tiada kaki ataupun separuh, dibenarkan untuk digantung dinding dan di kulit buku. Okey. Dalam fatwa ni dia tak sebut tentang gambar tidak cukup sifat. Okey, sebenarnya tuan-puan gambar kalau kita baca dalam hadis, gambar yang tak cukup sifat sebenarnya bukan buang kaki, bukan gambar separuh tau. Okey, contoh. Dalam fatwa ni dia tak sebutlah, tapi kita pernah baca asar para sahabat sebagainya. Gambar ni sebenarnya dia jadi gambar kat mana? Dia jadi gambar kat kepala. Betul tak? Kalau kita potong gambar tu separuh, kaki tak ada, dia tetap tak jadi gambar. Dia tak jadi gambar. Kalau kita potong tangan separuh pun jadi gambar. Tak, dia tetap jadi gambar. Sebenarnya yang tepat, yang dikatakan dia tak jadi gambar lengkap adalah dibuang kepalanya. Sebab tu kadang-kadang dibuang mukanya. Dia tutup mukanya. Lepas tu kadang-kadang kita tengok patung kan. Ada patung dia tak ada kepala. Itu dah tak jadi gambar dah. Tapi takkanlah orang nak letak gambar tak ada kepala. Ataupun gambar tutup. Gambar potret tak letak kat dinding tapi tak ada muka. Apa tu? Dia tak jadi gambar, betul tak? Walaupun gambar dia separuh, dia tetap jadi gambar. Jadi cuma dalam fatwa ni uh, Sahibus Sabahah, Datuk Mufti memberikan solusi. Dia kata, kami berpendapat agar tidak dilakukan perbuatan menggantung gambar makhluk hidup di dinding rumah. Sekalipun separuh badannya dihilangkan, untuk apa dia kata? Untuk keluar daripada khilaf. Khilaf ni maksudnya ada ulama kata haram, ada ulama kata harus, ada ulama kata tak haram kan? Jadi kita dalam beragama ni, kita digalakkan untuk keluarlah daripada perbezaan pendapat para ulama kerana kita takut kalau kita pegang kata boleh, kita bimbang pendapat kata boleh tu salah. Jadi kita keluar daripada khilaf, kita tak payah gantung lah, itu lebih selamat. Itu lebih selamat dan lebih afdal. Walaupun kita tak terjatuh kepada haram, tapi kita telah menghalang kehadiran malaikat rahmat. Kat situ isu dia yang kedua. Jadi, fikir-fikirkanlah, ambil tindakan daripada apa kita belajar. Kita suka ke, tak suka ke, ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama telah berjalan. Tepuk dada, tanya iman. Itu saja. Lepas tu kita belajar hadis Nabi. Nak selamat dunia akhirat, ambil pengajaran, teladan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pegang kepada ulasan para ulama. Tanya diri kita. Tentang hukum gantung. Sesalah, jadi saya telah menjawab ke semua persoalan. Habis. Jelas So kita tak mau perbahasan dipanjangkan. Jadi kita dah tahu tentang rupa-rupanya, patut kita dengar pasal gambar. Kita tahu dah dia punya jawapannya. Okey. Apa lagi kita nak belajar? Baik. Begini. Kita ni akan bertemu bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan. Kalau ikut jadual kita, kalau kelas Jumaat kalau ikut Jumaat, ini adalah Jumaat 12 Syaban. Maknanya kita akan jumpa lagi sebelum Ramadan, sebelum masuk Ramadan, kita akan jumpa 2 kali lagi Jumaat. Minggu depan, 2 hari bulan 4, kita akan bertemu 19 Syaban. 9 hari bulan 4 Jumaat sekali lagi, kita akan bertemu dengan 26 Syaban. Tapi Jumaat yang berikutnya 16 hari bulan tu kita dah masuk 4 Ramadan. Jadi untuk kita pergi kepada Ramadan, mungkin kalau ada kelas Ramadan pun kita akan sambung lagi jika ada. Maka apa kata kita fokus kepada hadis-hadis yang boleh memantapkan ibadat-ibadat yang kita nak buat sepanjang bulan Ramadan. Dalam Riyadhus Shalihin ada maklumat-maklumat tersebut yang kita boleh manfaatkan kitab ini. Sebab tu saya kata tak rugi kalau ada naskah satu koleksi Riyadhus Shalihin di dalam rumah tuan-tuan dan puan-puan. Rupa-rupanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dia membantu untuk kita mendapat lebih ganjaran. Kalau sebelum ni kita buat ibadat Ramadan, mungkin ada orang yang ikut-ikut je.
Dia tak tahu, kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku buat macam ni? Dah orang buat macam tu, dah ustaz tu cakap macam tu, itu saja. Tapi kita belajar, alam-alam kita belajar, kita akan perhalusi, kita akan perbaiki mana-mana bentuk ibadat yang selama ini yang kita buat. Untuk kita buat selepas ni, kita buat kerana faham. Kita buat kerana tahu. Oh, rupa-rupanya ada banyak cara ya. Begitu. Jadi, bab yang kita nak fokus, bermula daripada pagi ni, minggu depan dan minggu yang berikutnya, saya dah edarkan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan terus kepada bab 205. Tengok ada nota tak? Muka surat nombor 205. Ada tak notanya? Sekejap Saya padam dulu nota ni, saya tunjuk. Sekejap. Okey, tuan-tuan nampak tak nota bertarikh 26 hari bulan 3? Nota ni. Nampak Ustaz. Nampak ya? Okey. Yang ini, saya sedang siapkan satu nota tambahan. Hadis tak ada dalam Riyadhus Shalihin, tapi saya akan bagi pada tuan-puan. Cuma bagi saya sedikit ruang untuk saya siapkan. Okey, maksudnya macam ni. Bermula pada pagi ni, kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang membantu kita untuk memantapkan lagi ibadat-ibadat kita dalam bulan Ramadan. Maka kita sedia maklum, apabila sebut Ramadan, dia pasal puasa tu satu bab, dan ibadat Ramadan ni juga sangat terkenal dengan ibadat apa? Dengan ibadat qiyam. Qiyam tu apa? Kalau qiyamul Ramadan, kita akan tahu solat tarawih, kita akan tahu tentang solat witir. Bab tarawih ada tak di Solihin? Ada. Tuan-tuan catat bab-bab yang kita akan belajar. Saya sedang siapkan nota yang dalam di Solihin. InsyaAllah minggu depan mungkin saya akan boleh kongsikan nota tu. Dengan nota tambahan, kita akan belajar bab, tuan-tuan salin ini bab 205. 205 ni bab cerita tentang solat witir. Cerita tentang solat apa? Solat witir. Okey. Solat witir. Ustaz, kalau dalam buku muka surat berapa? Okey, dalam solat betul, dalam buku. Dia macam ni. Buku ada banyak versi, tapi siapa guna yang gambar buku yang warna purple tu, okey, dia duduk dekat bab ni. Sekejap Dia duduk dekat bab ni. Sekejap Dia duduk dekat bab sebab dalam buku purple tu dia tidak ada bab. Okey. Tapi tak apa. Kita bantu untuk dapatkan bab pasal muka surat berapa. Muka surat. Bismillah. Tak Dia dekat, dia tajuk di bawah kelebihan. Okey. Muka surat 507. Cuba tengok muka surat 507. Kena tulis dekat bab tu, dalam buku purple tu dia fasalkan. Tulis bab. Bab 205, muka surat 507. Sunat witir dan waktunya. Okey, dah tuan-tuan dah jumpa? Dah ada Okey. Tuan-tuan catat. Ini kita akan belajar pada pagi ni. Kenapa dengan witir? Ada sebab dia. Kita selama ni, kita faham witir, 1, 2. 1, 2. Ikut je kan? Pada kita akan mantapkan lagi solat witir kita. Rupanya ada dalam Riyadhus Shalihin. Okay, kita akan baca witir, pasal witir. Kenapa kita dahulukan witir? Kerana witir ni antara solat yang Nabi tidak tinggalkan dia di mana-mana Nabi pergi. Nanti kita akan sebut. Witir ni sangat popular, sangat satu ibadat yang sangat dimuliakan oleh Nabi SAW. Okey, bab nombor 205. Selesai. Habis bab ni, kita akan belajar bab nombor, tulis. Bab nombor 212 pasal Qiyamul Lail. Bab nombor 213 pasal solat tarawih. Kita akan belajar bab nombor 214 tentang Qiyamul Lail pada malam Lailatul Qadar. Kita target, sasaran kita dalam kelas kita hari Jumaat ni, kita akan ada lebih kurang dalam 2 kelas lagi. Tengok bagaimana lepas Ramadan. Targetnya kita akan belajar bab
keutamaan Qiyamul Lail, bab nombor 212. Bab cerita tentang solat tarawih Qiyamul Ramadan, bab 213 dari Riyadhus Shalihin, termasuk bab nombor 214, keutamaan Qiyamul Lail pada malam Lailatul Qadar. Okey, itu bab tambahan daripada bab 205. Okey, ini adalah sasaran kita. Kita target, kita akan dapat memperhalusi ibadat-ibadat ini. Kita fokus pada Qiyamul Lail dulu. Bukan selepas puasa ni, kita sudah maklum, tapi kita fokus pada ibadat Qiyamul Lail. Sebab apa? Sebab ibadat Qiyamul Lail, siapa boleh faham bab ni, nanti dia senang nak buat Qiyamul Lail selepas habis Ramadan. Dia sama je bentuk dia. Tak ada beza. Tapi kita kena fahamkan. Okey, dalam buku, siapa ada buku yang warna purple ni, okey, buku yang berwarna purple ni, dia nak tengok tajuk tentang Qiyamul Lail, Tarawih dengan Qiyamul Lail pada Lailatul Qadar, dia boleh buka muka surat nombor 517, 523 dengan 524 dalam buku warna purple. Ni kita nak buat. Sebab ramai yang confused. Ada yang confused. Dia bingung tentang istilah Qiyamul Lail satu bab dah. Qiyamul Lail dia bingung. Apa tu Qiyamul Lail? Sebab orang ingat mungkin Qiyamul Lail hanya solat. Tak, Qiyamul Lail bukan hanya pada solat. Kita akan kupas nanti. Lepas tu orang bingung antara Qiyamul Lail dengan tarawih. Mungkin ada orang ingat Qiyamul Lail lain, tarawih lain. Ini pun kita kena betulkan pemahaman macam tu. Lepas tu kita kena belajar. Dia nak faham, nak tambah kefahaman, memang kena belajar. Okey, jelas kat situ. Kenapa kita nak buat? Jadi tuan-tuan tahu dah sasaran dia. Kita fokus untuk tajuk tu. Okey, kita buka bab nombor 205. Jom. Kita baca bab nombor 205. Okey, cuba tengok tajuk muka surat nombor 205 tu. Saya dah bagi nota. Ada berapa muka surat? Ada 6 muka surat kan? Okey, nanti saya bagi lagi nota. Tuan-tuan ikut je kelas, kita sediakan nota untuk tuan-tuan dan perempuan. Okey, siapa yang ada buku, buka muka surat nombor berapa tadi saya sebut? Muka surat nombor 507. Ini dalam buku warna purple, yang cover warna purple tu. Okey, tengok bab 205. Tak apa, tak ada buku boleh tengok dekat nota. Okey, bab 205 ni, kita tengok dulu judul bab. Judul bab. Okey, dalam bab 205, Al-Imam Nawawi, dia nak cerita pasal apa bab 205 ni? Dia nak cerita tentang bab apa? Anjuran. Anjuran ni maknanya dia nak kata kelebihan nak buatnya salat witir ni. Satu. Lepas tu dia nak cerita tentang hukum dia. Hukum dia. Lepas tu dia nak cerita tentang waktunya bila. Nampak tak? Kita akan belajar tentang apa? Bab 205 ni kita akan belajar tentang tentang kedudukan solat witir dalam agama macam mana. Lepas tu tentang macam mana hukum-hukum dia. Hukum dia tu sebab ada kata wajib. Ada kata tak wajib. Kita akan belajar. Lepas tu kita akan belajar tentang bila nak buat solat witir ni. Bila. Mulanya dan tamatnya. 3 bab je. Cuma sayanglah. Tuan-tuan tak akan jumpa, tuan-tuan tak jumpa dalam Riyadhus Shalihin ni cerita tentang jumlah rakaatnya, maksudnya maklumat lengkap tentang macam mana nak buat bentuk-bentuk solat witir tu. Dia tak banyak hadis dia. Jelas tak? Dalam bab 205 ni tuan-tuan tak jumpa tentang tuan-tuan tak akan jumpa tentang boleh buat kalau nak buat 5 rakaat macam mana, 7 rakaat macam mana, 9 rakaat macam mana. Maklumat tu saya akan bagi nota tambahan yang saya sedang siapkan nota tambahan tu. InsyaAllah nanti kita akan bagi dan saya akan lukiskan gambar, saya akan buat dia punya bentuk-bentuk diagram dia. InsyaAllah. Kita akan belajar. Okey. Sebab kalau boleh tahun ni kita cuba ubah. Kita cuba hidupkan sunnah Nabi. Apa kata tahun ni kita buat witir 5 rakaat pula. Kita buat witir 5 rakaat.
kita akan belajar nak buat kita nak buat 5 rakaat tu terus. Macam ni nak buat. Kita cuba ubah supaya kita dapat menghidupkan sunnah Rasulullah. Supaya anak-anak kita, zuriat kita akan datang, dia akan tahu. Kalau tidak, kita akan belajar berapa? 1, tak 1, 3. 1, 3. 1, 3, 1, 3. Tu je. Betul. Itu pun dah mantap dah. Teruskan. Jangan ditinggalkan. Cuma apabila kita belajar, kita boleh ubah dia. Okey, insyaAllah kita akan belajar. Kita nak mantapkan, kita nak perhalusi solat witir kita ya. Okey, kita belajar. Okey, kita dalam bab ni, hadis semua sekali ada 7 hadis. Okey, ada 7 hadis. Kita tengok dalam tu ada 7 hadis. Siapa muka surat nombor 6, ada 7 hadis. Okey. Ada 7 hadis. Nampak tak saya tulis nombor? Nombor hadis yang ke-7. Okey So kita pergi hadis yang pertama tentang salat witir dulu. Okey, tentang salat witir. Apa beza salat witir dengan qiyamul lail? Apa itu qiyamul lail? Apa itu witir? Pasal qiyamul lail kita akan belajar minggu depan. Bab nombor 212. InsyaAllah nota saya akan berikan. Okey, kita pergi pada di pertama. Waktu kita agak terbatas. Boleh tuan-puan ya? Okey, ready? Kita akan belajar. Kita mohon Allah bantu kita. Allah memudahkan urusan kita. Okey, hadis nombor 1. Dalam bab 205. Datangnya daripada Ali radhiyallahu anhu, yang mana Ali ini dia berkata. Ali ni kata. Ali kata apa? Ali, kita faham, Ali adalah salah seorang khalifah Islam yang keempat. Dia adalah salah seorang khalifah yang empat tu. Ali juga adalah sahabat Rasulullah SAW dan Ali juga adalah menantunya Rasulullah SAW. Maka Ali ni dia kata. Dan nanti kita akan belajar ya, pada bab 212 yang Ali ni Nabi pernah pergi rumah dia tengah malam tau. Nabi pernah pergi rumah dia waktu malam. Nabi gerakkan dia, Nabi tanya dekat dia dengan isteri dia Fatimah. Ali kan menantu Nabi. Nabi tanya, korang dua ni dah semayang ke? Tengok Nabi tanya. Tapi tak ada dalam bab ni. Kita akan masuk tengok bab lain. Maknanya, besar tak solat malam? Penting tak solat malam? Nanti kita akan belajar insyaAllah. Okay, Ali ni dia kata apa? Dia kata, Ali radhiyallahu anhu dia berkata, al-witru laysa bihatmin. Saya besarkan sikit. Saya besarkan sikit. Okay, dia kata, al-witru laisa bihatmin. Dia kata solat witir. Dia kata witir, dia kata bukanlah wajib. Kasolatil maktubah. Seperti solat fardu. Dia kata solat witir tak wajib. Seperti wajibnya solat fardu, dia kata. Lepas tu dia cakap, walakin. Dia kata, walaupun dia tak wajib solat witir ni, walakin akan tetapi. Sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkannya. Maknanya Nabi memberikan tunjuk ajar, Nabi mensunahkannya. Nabi berikan tunjuk ajar dengan Nabi bersabda. Faham tak hadis ni? Jelaskan, boleh faham. Nabi kata apa? Nabi kata innallaha witrun. Nabi kata sesungguhnya Allah itu maha witrun. Jumpa tak witrun? Witrun tu merujuk kepada Allah yang maha tunggal. Allah yang maha esa. Yuhibbul witra. Disebabkan Allah itu dia maha tunggal, dia maha satu, dia maha esa, maka Allah Ta'ala suka yang tunggal ni, suka yang ganjil ni. Dia kata. Ini Nabi sebut tentang Allah. Jadi maknanya solat witir ni kedudukan dia macam mana dalam agama. Kerana dia witir, solat witir kan solat ganjil, maka dalam bab yang ganjil-ganjil ni Allah sangat suka. Maknanya kalau kita buat solat witir, Allah suka tak? Betul Allah suka. Kenapa solat witir tu solat ganjil? Kenapa Allah suka yang ganjil-ganjil ni, ganjil tunggal satu, ganjil ni? Kerana Allah itu dia ganjil. Allah itu witrun. Dia kata. Maka Allah suka yang ganjil. Okey. Jelas kat situ, ganjil. Okey, tuan-tuan. Kalau kita perasan,
dalam hidup kita ni banyak ibadat yang dia bentuk ganjil. Dan banyak penciptaan Allah dia dalam bentuk ganjil. Contoh apa? Solat kita sehari semalam fardu, genap ke ganjil? Ganjil. 5 waktu. Ganjil tak? Ganjil. Jumlah rakaat semua sekali, 5 waktu tu genap ke ganjil? Cuba ingat betul rakaat subuh. 17 rakaat kan? Ganjil ke genap? Ganjil. Okey. Hari dalam Islam, hari kita dalam seminggu, hari ada berapa hari? Ganjil ke genap? Okey. Allah cipta langit, ganjil ke genap? Lapisan 7. Bumi 7. Maksudnya banyak benda dalam hidup kita ni banyak dibentuk ganjil. Cuma kita tahulah kenapa hikmah hasil sebaliknya Allah saja yang tahu. Tapi dia ada kaitan dengan salat witir. Kalau dia ganjil Allah suka. Maka Allah kata, Nabi kata fa'autiru ya ahlal Quran. Nabi kata oleh sebab itu, justru itu kata Nabi, kerjakanlah kamu semua wahai ahli Quran tentang salat witir itu. Mana Nabi kata justru itu, maka kamu berwitirlah wahai ahlul Quran. Okey. Hadis ni sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okey. Tolong catat. Siapa tu ahli Quran? Catat. Siapa tu ahli Quran? Ahli Quran, para ulama tafsir, mereka berbeza pandangan. Kenapa Nabi panggil wahai ahli Al-Quran, berwitirlah kamu semua. Ni perintah Nabi tak? Dia perintah Nabi. Okey, wahai ahli Quran, kamu berwitirlah. Okey. Salah satu maksud ahli Quran adalah orang yang memang dia khusus dengan Al-Quran. Maksudnya orang yang menghafal Quran. Itu salah satu maksud. Satu maksudnya memang orang yang menghafal Quran. Kalau budak-budak belajar tahfiz, hafal Quran, memang dia dekat dengan Quran, kerjanya memang mengajar Quran dan sebagainya. Orang-orang ini memang sangat-sangat dituntut untuk berwitir. Satu. Maksud ahli Quran yang kedua adalah kita semua. Kita semua yang beriman kepada Al-Quran. Kita semua yang membenarkan kandungan Quran. Kita semua yang suka dengan Al-Quran, dia termasuk di bawah gelaran Ahlul Quran. Maknanya, kita ni pun yang mengaku beriman pada Quran, Nabi panggil di Al-Quran, kita kena buat apa? Maka kita kena kerjakanlah solat witir. Nampak tak kedudukan witir berdasarkan hadis yang pertama ni? Okey. Kita tengok pengajaran hadis tu apa. Daripada hadis nombor 1 ni, kita dapat belajar di sini solat witir tidak wajib. Walaupun Nabi suruh ahli Al-Quran berwitir, tetapi suruhan Nabi tadi tu sebenarnya dia tidak wajib. Dia lebih kepada suruhan yang berbentuk sangat-sangat dituntut untuk buat. Okey, yang kedua kita dapat belajar apa? Hadis ini, teladan dia kita dapat belajar, dianjurkan kita buatlah solat witir, buatlah solat malam. Buat solat witir tu. Kenapa? Punya specialnya solat witir ni, sampai Nabi menggunakan gelaran, punya nak ajak kita semua ni buat solat witir, Nabi guna gelaran apa? Wahai Ahlul Quran. Jadi kita yang belajar tafsir, belajar tadabbur, yang belajar tajwid, yang belajar Quran ni, kita pun termasuk Al-Quran. Maka, kena buat apa? Maka berwitirlah. Okey, itu hadis yang pertama. Mudah je nak faham? Jelas Okey. Kita pergi hadis kedua. Okey, hadis kedua ni, ada maklumat lain kita belajar. Kita tulis. Hadis kedua ni, dia ada kaitan tentang bilakah kita boleh melakukan solat witir. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata. Aisyah dia berkata, dia cerita tentang apa Nabi buat solat witir Nabi. Okey, kita terus pergi kepada hadis tu. Dia kata apa? Dia kata, min kulli lailin, setiap malamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, min kulli lailin
qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan berwitir, setiap malam. Maknanya solat witir adalah solat malam. Ingat bila solat witir dia adalah solat di waktu malam. Jadi Nabi ni setiap malam Nabi berwitir. Okey, dia berwitir. Tak dapat maklumat tersebut. Dia berwitir bila? Kata Aisyah radhiyallahu anha, min awwali lailin. Nabi berwitir pada malam yang awal. Maknanya awal malam. Nabi berwitir min awsatihi, dari pertengahan malam. Wa min akhirihi, dan pada akhir malam. Okay, tuan bulatkan, tapi saya dah highlightkan tulisan tu. Maknanya Aisyah cerita pada kita sebab tu kalau kita nak buat solat ni, tengok Nabi buat macam mana. Maka orang yang paling tahu tentang Nabi buat solat malam dia macam mana, maka Aisyah isteri dia. Maka Aisyah cerita pada kita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ni, dia kata Nabi ni kalau dia buat solat witir setiap malam, kadang-kadang Nabi buat solat witir awal malam, kadang-kadang pada pertengahan malam, kadang-kadang hujung malam. Aisyah kata pada kita. Lepas tu Aisyah kata, wantaha witruhu ila sahari. Nabi SAW, dia akan menyelesaikan witirnya pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Maknanya Aisyah kata, Nabi ni kalau dia buat witir, dia kadang dia pernah buat awal malam, dia juga pernah buat tengah malam, dia pernah juga buat akhir malam. Okey, jelas. Tapi kalau Nabi buat akhir malam, Nabi akan tutup dia, Nabi akan buat dia pada waktu sahur. Nanti kita akan cerita apa kelebihan waktu sahur ni. Ini satu lagi waktu yang kita semua habiskan masa kadang-kadang pada menyantap untuk sahur. Memang betul. Tapi sayangnya lah, sayang sangat waktu sahur ni waktu di antara waktu yang sangat berkat. Kita akan sebutlah. Tapi Nabi waktu tu, Nabi dia selesaikan hujung solat malam dengan witir, dia buat solat witir lah. Okay, kita tengok pengajaran hadis ni apa. Nombor satu, kita dapat belajar daripada hadis ni, witir boleh dikerjakan pada bila-bila waktu di malam hari. Tak kisah nak buat pukul berapa pun. Yang kita buat pada bulan Ramadan, ikut imam di masjid atau di surau, kita buat waktu malam yang mana? Kita buat pada waktu malam yang ni lah, awal malam. Ya, yang kita ikut imam tu, kita buat solat witir pada awal malam. Tapi solat witir boleh buat tengah malam. Solat witir boleh buat hujung malam. Macam Nabi buat. Tapi kenapa dekat masjid selalu buat awal malam? Sejurus selepas Isyak, terus buat solat tarawih, buat solat witir. Pukul 10 ataupun 10.30, dah habis witir. Maknanya kita habis witir pada awal malam. Kenapa tak buat tengah malam? Kenapa tak buat hujung malam? Hikmahnya adalah, kalau buat solat witir tengah malam atau hujung malam, siapa nak datang solat berjamaah tu? Pak Imam pun kadang-kadang boleh jadi tak datang. Jadi, untuk memastikan semua buat berjamaah, maka cepat-cepat lepas Isyak, buat tarawih, buat solat witir awal malam. Jadi, apa yang kita buat, masyarakat kita buat kebanyakannya pada bulan Ramadan, juga ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat witir pada awal malam. Inilah pengajaran nombor satu. Kita dapat belajar. Nombor dua, witir tidak boleh dibuat pada siang hari kalau dah masuk subuh. Sebab dalam hadis ni kata, Nabi selesaikan solat witir pada waktu sahur. Waktu sahur, waktu belum datang subuh. Sebab kalau subuh enggak ada sahur, kenapa Nabi selesaikan pada waktu sahur? Kenapa Nabi tak tarik sikit waktu masuk waktu subuh?
Menunjukkan bahawa salat witir ini mesti dibuat sebelum waktu subuh lah. Maka dia tak ada lagi istilah sembahyang pada waktu subuh. Subuh ni dipanggil dah siang hari lah. Waktunya begitu. Jelas ya? Jelas. Dah faham hadis nombor 2. Okay, kita dah belajar. Rupa-rupanya yang kita buat tiap-tiap malam tu, masa bulan Ramadan awal malam, 9.30 kadang dah witir, 10.30 dah witir, 10 dah witir tu, rupa-rupanya pernah juga dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi tak? Ya, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Okey, kita pergi nombor 3. Nombor 3, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, dia kata, Nabi SAW bersabda. Okey, Nabi bersabda, Nabi kata, ij'alu. Okey, okey, Nabi kata, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Nabi kata, jadikanlah akhir solat malam kamu. Nampak tak perkataan solatmu di malam hari? Nampak tak perkataan solatmu di malam hari? Maknanya solat malam. Solat malam tu, Nabi kata kalau nak ending solat malam tu, akhirkan solat malam kamu, kata Nabi, witra, dengan solat witir. Maknanya Nabi kata, solat malam, Nabi kata kalau kita nak akhirkan solat malam kita, kita boleh akhirkan dengan solat witir. Tapi Nabi tak cakap dalam hadis ni pukul berapa solat malam tu nak akhirkan. Sebab itu, kita tengok hadis tu. Nabi kata, jadikan akhir solatmu di waktu malam itu dengan witir. Nampak tak? Tapi Nabi tak cakap akhir solat malam mu tu hujungnya pukul berapa. Nabi tak sebut. Tapi kalau kita combine dengan hadis yang nombor 2 ni, kalau kita buat solat witir kita awal malam, kan, contohnya pukul 10.30 tu, itu adalah penghujung solat malam kita. Contoh kita memang tak nak buat solat malam dah, tapi kita buat 10.30 tu solat malam kita, maka hujung masa 10.30 tu solat malam kita tu, Nabi kata jadikan ia hujung solatmu 10.30 itu solat witir. Sebab tu kita buat hujung ending solat malam witir. Betul tak? Tarawih witir. Sebab itulah solat malam Nabi. Okey, jelas. Kalau kita buat solat malam tengah malam. Kalau kita buat solat tengah malam, contohnya kita kata aku nak solat malam, aku nak buat solat malam, tutup dia pukul, contoh kita kata pukul 12 kan. Contoh pukul 12, kita sembahyang lah. Kita sembahyang pukul 10 baru nak mula buat tarawih sampai pukul 12. Pukul 12 tu kita nak endingkan solat malam kita. Kita nak tutup solat malam kita. Pukul 12 tu, maka buat tutup lah dia dengan witir. Macam itulah. Sebab hadis ni Nabi tak cakap tutup solat malam tu pukul berapa. Tapi kita ambil umum dulu. Tapi dia punya ending solat malam kita tu dengan solat witir. Okay, faham satu-satu isu ini, nanti kita akan buat dia punya kesimpulan dia. Okay, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Sebab ini memang Nabi cadangkan. Sebab itu kita tak jumpa lagi buat witir dulu baru buat tarawih. Witir diletak hujung. Sebab sunnah Nabi memang begitu. Okey, selesai ya? Okey, pengajaran kita dapat belajar apa? Kita disunahkan jadikan solat witir sebagai penutup bagi keseluruhan solat malam. Maknanya kalau kita nak ending solat malam kita tu pukul 10.30, maka 10.30 tu witir, ditutup dengan witir. Kalau pukul 12 tu hujung solat malam kita, ditutup dengan witir. Sampailah waktu-waktu berikutnya. Okay, faham hadis ni dulu. Okay, rupa-rupanya selama ni kita buat, kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ya. Ya, bukan ikut ustaz. Ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, belajar lagi. Okey, nombor 4. Hadis nombor 4. Hadis nombor 4 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Nabi kata, "Autiru." Nabi kata, berwitirlah kamu semua qabla, sebelum an tusbihu, memasuki waktu subuh. Riwayat Muslim. Okey.
Baca sekali lagi hadis ni, kita pegang. Nabi kata, buatlah solat witir, janji subuh tak masuk lagi. Itu bahasa kita. Maknanya Nabi kata, buatlah kamu solat witir sebelum waktu subuh masuk. Maknanya hadis ni Nabi kata apa? Solat witir boleh dibuat bila-bila. Janji lepas isyak sampai sebelum subuh. So kira, ada berapa jam kita diberi peluang untuk buat solat witir. Kiralah isyak masuk pukul berapa, sampailah sebelum azan subuh. Itulah solat witir kita. Janji sebelum masuk waktu subuh. Okey, jelas? Jelas Okey. Hadis ni pengajaran dia apa kita dapat belajar? Disunnahkan kita sebagai seorang Muslim untuk mengerjakan salat witir sebelum memasuki waktu subuh. Janji subuh jangan masuk. Janji maknanya sebelum subuh muncul. Jelas tak? 1 minit sebelum subuh boleh lagi sembahyang witir. Janji apa? Janji sebelum subuh. Okey, kita dapat faham dah witir ni. Macam mana kita boleh buat? Okey, selesai ya? Faham. Hadis nombor 4. Okey. Kita pergi kepada hadis nombor 5. Okey, hadis nombor 5. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat sebelah 5 tu ada 1136 tu kenapa? Okey, 1136 ni adalah bilangan hadis keseluruhan daripada hadis nombor bab 1 sampai bab 205. Itulah jumlah hadis sekarang. Okey, kita tengok. Hadis yang kelima dalam bab 205 ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, ni dia cerita, dia kata Nabi selalu solat malam, dia kata. Kalau Nabi solat malam ni, dia kata satu hari tu dia Nabi solat malam, dia kata Aisyah ni dia cerita tentang diri dia tau. Lepas tu dia cerita tentang apa Nabi buat waktu Nabi solat malam tu. Maka dia kata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu bil laili. Dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan solat malam. Dia kata wahya mu'taridatun baina yadayhi. Masa Nabi buat solat malam tu, Aisyah waktu tu dia duduk dekat depan Nabi tidur dalam keadaan melintang. Maksudnya dia tidur dalam keadaan melintang di hadapan Nabi solat tu. Dia kata, waktu tu Nabi buat apa? Dia kata, dia cerita. Dia kata, فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ. Aisyah kata, ketika mana sampai kepada rakaat semayang Nabi nak buat witir tu, Nabi akan gerakkan Aisyah tu bangun untuk buat witir. Riwayat Muslim. Maksudnya, dalam hadis ni, nanti kita akan belajar bab nombor 212, kita akan belajar lebih dalam lagi macam mana Nabi buat salat malam. Macam mana Nabi tarawih dan Nabi buat salat malam. Okey, dalam cerita ni Aisyah bagi tahu Nabi waktu dia buat salat malam, aku tidur kat depan dia melintang. Sebab kita tahu kan rumah Nabi sempit. Maka tak ada ruang untuk salat, maka Aisyah duduk kat depan Nabi. Okey, kalau kita baca dalam riwayat lain, Nabi tolak sikit Aisyah tu, Nabi pegang Aisyah tu. Kat situ. Tapi kita baca dari riwayat tu. Yang paling penting, Aisyah nak cerita pada kita tentang salat witir tu, Nabi gerak dia bangun ketika mana sampai pada waktu Nabi nak buat salat witir. Okey, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lafaz yang lain riwayat Muslim juga, Nabi cakap kepada Aisyah, tadi Aisyah cerita tadi Aisyah cerita, Aisyah kata dia akan bangun untuk solat malam ketika Nabi nak buat solat witir. Kalau kita baca hadis bawah ni, Nabi gerak dia. Aisyah kata apabila hendak bersanakan solat witir, Nabi SAW ketika dia buat solat witir, Nabi akan cakap, Qumi. Nabi kata, bangun Aisyah. Fa'autiri ya Aisyah tu. Dia kata, salatlah witir, wah Aisyah. Okey, jelas tak? Okey, apa hadis ni kita boleh belajar? Hadis ini kita boleh belajar, kalau ada orang perempuan tidur dekat depan orang yang salat melintang, kalau tempat tu sempit, dia tak batalkan solat lah. Dia tak membatalkan solat. Tapi kena tatat sikit kat ujung tu. Kalau ruang luas, janganlah ada orang tidur dekat depan orang salat tu. Itu dia punya isu dia. Tapi kalau ada orang tidur depan kita, macam melintang macam Aisyah tidur tu, kan, maka kita boleh solat depan orang yang tidur melintang tu,
dia tak batalkan salat. Tambah-tambah kalau ruang dia sempit. Tapi kalau ruang tak sempit, ada ruang, kalau boleh janganlah ada sesuatu yang boleh menghalang kita, mengganggu kita untuk kita solat menghadap kiblat tadi tu. Ini kalau ruangnya sempit, maknanya dibenarkan. Okey, sebab kadang-kadang bilik kecil kan. Jadi nak sembahyang, tempat sembahyang kadang nak dekat situ lah nak tidur, kat situ nak solat, kadang-kadang ada ruang sempit, maka kalau ada orang tidur, kesian nak gerakkan bangun awal lagi, nak tidur kan. Maka boleh biarkan tidur dulu, apa tu gerakkan. Okey, yang kedua ni tuan-tuan kena catat. Yang kedua ni sebenarnya tuan-tuan pernah dengar tak hadis riwayat Muslim yang Nabi pernah kata terpotongnya solat seseorang kalau ada perempuan yang melintas, kalau ada anjing yang melintas. Pernah dengar tak hadis tu? Jadi para ulama bincanglah hadis riwayat Muslim tu. Tapi penulis, ada setengah ulama hadis kata yang membatalkan salat kalau ada perempuan yang melintas. Tapi kalau macam Aisyah, dia tak lalu depan Nabi sembahyang, tapi dia tidur melintang bukanlah macam perbuatan melintas. Okey, ini salah satu pendapat ketika para ulama bincang, sebab memang ada hadis riwayat Muslim tu kata terpotonglah solat seseorang jika ada haiwan, jika ada anjing melintas ataupun perempuan melintas. Memang ada hadis sebut macam tu. Tapi hadis itu kita jangan salah faham. Para ulama mereka mengatakan perkataan terpotong tu bukan maknanya terbatal solat. Solat tak batal. Terpotong tu maksudnya pahala dia menjadi kurang. Solat dia menjadi kurang. Sebab apa? Kalau kita sembahyang, ada orang lalu lalang, maka boleh mengganggu khusyuk. Orang dulu sembahyang kan di tempat terbuka. Jadi kalau orang lalu, para ulama ulas tu sebab ada kata hadis tu dia kata dia kata anjing hitam. Anjing hitam ni seperti merujuk kepada syaitan, ada. Lepas tu kan anjing kan bunyi bising. Jadi dia mengganggu khusyuk, maka menyebabkan hadis kata yaqta. Hadis kata terpotong. Terpotong itu sebenarnya maksudnya adalah kekurangan dari sudut kekhusyukan penghayatan solat tu. Okey, tapi ada setengah pendapat kata kalau perempuan yang lalu batal solat dia. Tapi pendapat itu kita tak terima yang kata terbatal. Tapi walaupun kita letakkan daripada pengajaran yang kedua. Okey, yang ketiga. Lelaki yang berada di hadapan, dia boleh jadikan ia sebagai sutrah. Kalau tak ada sutrah. Tak sutrah. Sutrah ni adalah satu benda yang kita letak di depan kita solat supaya kita lebih fokus dan orang tak, kalau orang nak lalu dia kena lalu selepas sutrah. Sutrah ni macam ambil beg ke, ambil kayu ke, tapi dia bukan merujuk kepada lebar, dia merujuk kepada tinggi. Boleh letak. Kita panggil sutrah. Yang keempat, disunahkan bagi orang lelaki mengejutkan ahli keluarganya mengerjakan salat malam. Macam Nabi tadi, Nabi gerakkan Aisyah waktu dah sampai nak salat witir. Okey. Yang kelima, kenapa pasal Aisyah ni kita boleh ambil pengajaran apa? Rupa-rupanya salat malam memang patut lebih afdal buatnya di rumah. Cuma ada perbezaan lah sedikit jika masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dia ada khilaf dekat situ. Ada yang mengatakan bahawa memang kita bagus sunat buat berjamaah. Beramai-ramai, ada yang kata buat seseorang di rumah, itu ada khilaf lah. Tapi kalau kita selain daripada bulan Ramadan nak buat witir, memang afdal, terang-terang dia afdal buat di rumah. Sebab Aisyah cerita ni dekat dalam bilik dia. Dia tidur depan Nabi. So itu antara hikmah kita boleh ambil. Okey, kita pergi hadis nombor 6. Hadis nombor 6, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda badirus subha bil witr. Nabi kata cepat-cepat buat solat witir sebelum masuknya waktu subuh. Ni dia macam hadis yang tadi. Nabi kata buat witir sebelum subuh kan. Tapi hadis ni Nabi kata cepat-cepat. Nabi kata buat witir sebelum masuknya waktu subuh. Riwayat Al-Abu Dawud. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau kita baca hadis ni, maksud dia,
Kalau takut kita terleka kan, buat tajuk, tiba-tiba subuh nak masuk. Tak sempat nak buat witir. Kenapa Nabi suruh juga cepat-cepat buat witir? Maknanya witir ni besar tau. Dia witir ni kan kita sebut mula-mula tadi, Allah tu witir, suka yang witir. Jadi kalau kita sembahyang tahajud, buat solat malam, tapi tak buat witir, alamak, ruginya. Sebab tu Nabi ni punya dia nak suruh buat witir, dia kata kalau subuh nak, dia kata cepat-cepat Nabi kata. Nabi kata cepatkan salat witir tu sebelum subuh. Sebab apa? Sebab kalau dah masuk subuh, tak dapat dah buat witir. Jadi rugilah. Jadi berdasarkan hadis ini, kita dapat belajar apa? Perintah kepada kita supaya cepat buat salat witir sebelum subuh, supaya apa? Supaya kita dapat buat witir tu. Ini kerana kalau subuh dah masuk, maka dah tak boleh lagi buat salat malam. Khususnya salat witir. Tapi sebenarnya boleh ganti tau. Kita boleh qada salat witir tu. Nak tahu qada witir macam mana? Nanti pada bab 212 saya akan sebutkan hadis tu. Tapi hadis tu yang ganti salat malam tu, gantikan salat witir tu tak ada dalam bab nombor 205 ni. Tapi ada bab nombor 212. InsyaAllah nanti kita akan jumpa hadis tu. Hadis yang ketujuh. Last kali. Hadis yang last kali kan. Kita nak belajar pada pagi ni. Hadis ketujuh daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Hadis ni Nabi kata sesiapa yang bermaksud. Sesiapa yang takut tak dapat bangun pada hujung malam, maka buatlah witir tu awal malam. Nabi kata. Lepas tu Nabi kata jenis orang kedua pula, Nabi kata waman tami'a, sesiapa yang tamak, maksudnya sesiapa yang mampu untuk dia bangun hujung malam, maka buatlah witir akhir malam tu. Maknanya Nabi kata siapa yang boleh bangun hujung malam kan, maka buatlah witir hujung malam tu. Maknanya janganlah buat awal malam. Tapi siapa-siapa yang takut tak terjaga pada hujung malam, maka buat witir tu siap-siap awal-awal malam. Okey. Lepas tu Nabi membezakan orang yang buat solat witir hujung malam tu apa? Nabi kata kenapa siapa yang boleh bangun hujung malam, dia buatlah salat witir hujung malam tu. Kenapa salat witir hujung malam tu? Nabi kata fa inna salatan akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Nabi kata kerana kalau dia buat salat witir di hujung malam tu, salat di akhir malam itu disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Dan Nabi kata itulah lebih afdal. Gariskan, dia ada dua sebab. Kenapa salat witir ni lebih afdal buat pada hujung malam? Kenapa lebih afdal? Kerana waktu salat ketika hujung malam tu, malaikat menyaksikan ibadat salat itu dan malaikat menyaksikan salat malam tu. Itu dia antara jawapan kenapa lebih afdal hujung malam tu. Lepas tu hujung malam tu dia ada kelebihan lain lah. Kerana hujung malam tu dia memang waktu yang rahmat banyak turun. Rahmat Allah. Itu kita akan cerita pada hujung malam lah. Okey, selesai tak hadis ni. So hadis ni kita dapat belajar apa? Riwayat Muslim. Kita dapat belajar rupa-rupanya salat witir boleh buat awal malam, boleh buat juga hujung malam. Sebab tu jangan sekali-kali mengatakan salat witir mesti buat hujung malam. Itu salah. Kita telah melanggar hadis Nabi. Okey, jangan. Tapi kita ada dua pilihan. Kita tanyalah dekat orang tu. Tanya pada orang nak buat tu. Tanya diri kita. Kita tahulah kan diri kita kalau tidur tu, ada orang tidur, selalu tidur, subuh baru terjaga. Kalau jenis macam ni, kalau sebelum tidur tu buat-buatlah witir cepat-cepat. Tapi kalau kita, biasanya orang dah berumur ni, kadang-kadang tidur sekejap pun dah terjaga kan. Sensitif kan? Dia dah terjaga. Kalau orang jenis macam ni, maka elok buat witir hujung malam dia. Jadi itulah kita belajar tadi. Siapa yang bimbang tak bangun akhir malam, buatlah solat witir pada awal malam. Siapa yang dia yakin dia dapat bangun hujung malam, buatlah witir tu hujung malam. Kerana ia lebih afdal. Dan pelajaran kita dapat belajar, di sini kita dapat belajar, solat di hujung malam disaksikan oleh malaikat al-muqarrabin.
Okey, habislah hadis tentang salat witir. Tapi nanti saya akan bagi maklumat lain tentang salat witir. Saya akan bagi nota tambahan tentang solat witir. Tapi kalau kita baca dalam hadis ni, kita tak jumpa pun hadis yang kata berapa rakaat kan, paling minimum kan, dan paling banyak kan. Kita tak jumpa maklumat tu dalam bab ni. Sebab tu nanti kita kena pergi bab nombor 212. Kita akan jumpa nanti berapa jumlah rakaat witir. Dan kita sedia maklum, paling sikit satu lah. Paling sedikit satu. Sebab tu bab ni, lepas tu bab nombor 205 ni, tengok bab nombor 205 ni, dia cerita tentang hukum, kedudukan salat witir dan waktu dia. Dia tak cerita tentang jumlah rakaat. Sebab itu, kalau belajar Riyadhus Salihin, kalau kita jenis lurus, belajar Riyadhus Salihin, kan, kalau kita belajar bab 206, kan, kalau kita belajar bab 206 kan, contoh kan, kalau kita buka, kalau kita jenis belajar, kalau suka belajar ikut jenis bab-bab tu, nanti kita akan terputus tau. Sebab kalau kita belajar bab 206 lepas bab 205 ni kan, kita tak jumpa tentang rakaat witir tu. Bila nak jumpa tentang rakaat witir tu? Dia tak ada bab 206. Dia tak ada bab 207. Dia tak ada bab 208. Sebab tu kalau kita belajar, kalau kita jenis belajar jenis ikut susunan kitab, kita lambat kita nak jumpa maklumat tentang witir berapa rakaat tu. Tak jumpa. Jadi kalau nak pergi kepada tajuk witir ni juga, kita kena skip. Skip tu maksudnya kita jangan pergi bab 206 dulu. Begitu pada jemaah-jemaah, kita tunggu dulu bab 206, kita pergi bab nombor 212. Kenapa nak pergi tajuk tu? Belajarlah dulu bab 206. Tak. Sebab kita nak belajar bab 212 kerana dalam tu ada maklumat tentang witir. Oh, macam tu ke? Ya. Sebab kalau tentang belajar bab 206, dia tentang solat duha. Tentang belajar bab 207, masih lagi tentang solat duha. Bab nombor 208 tentang tahiyatul masjid. Bab 209, solat lepas ambil wudu. Bab nombor 210 tentang solat hari Jumaat. Bab 211, bab tentang sujud syukur. Bab 212 baru jumpa bab qiyamul lail balik semula. Nampak tak dekat situ? Nanti waktu kita ngajar bab bulan-bulan berikutnya, makcik-makcik ingat tak bab 205? Allah, lamanya start belajar 205 tu, nampak tak? Sebab apa? Sebab apa kelas yang kita buat ni, kita pergi kepada bab-bab kita loncat tu, bukan kita loncat tu kerana tak ada tujuan, tapi kerana nak mendalami bab yang ada pada bab kita sedang belajar. Jadi minggu depan, kita belajar bab 212. Lepas tu kita terus pergi bab nombor 213. Lepas tu kita pergi bab nombor 213. Jadi kaitan tentang salat tarawih dan witir. InsyaAllah minggu hadapan kita akan pergi bab nombor 212. Jelas? Boleh ikut? Okey, ada soalan apa-apa tak tentang witir? Waktu dia dan sebagainya. Ada persoalan? Tentang witir. Kejap saya tengok dekat chat tak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Minta maaf wabarakatuh. tanya, kalau kita dah solat witir masa awal malam, lepas tu pada pertengahan malam tu kita jaga untuk solat tahajud apa semua kan. So boleh ke kita solat witir lagi masa tu? Ke tak perlu dah? Okey, selama ni Amal buat ke tak buat? Buat awal. Buat awal malam. Lepas tu bangun tak buat salat witir kan? Okey. Sebenarnya salat witir memang tak boleh buat 2 kali dalam satu malam yang sama. Contoh kalau kita dah buat 10.30, lepas tu kita bangun sahur pukul 4.30 contoh kan. Boleh tak kita buat salat witir sekali lagi? Jawapannya berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, juga ada riwayat Ibn Hibban, Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Sebab apa? Antara alasannya adalah witir ni kita buat dia ganjil.
Jadi kalau kita buat 2 kali, maknanya solat witir kita satu malam tu akan jadi genap. Kalau kita buat pukul 10.30 satu rakaat, masa pukul 4.30 buat sekali lagi satu rakaat, dia akan jadi solat witir satu malam tu berapa rakaat? Keseluruhannya. Dia akan jadi 2 rakaat. Dia akan jadi genap, sedangkan witir ni ganjil. Kalau 10.30, kalau pukul 10.30, pukul 10.30 kita buat 3 rakaat, pukul 4.30 nak buat berapa rakaat? Ni mesti kena ganjil juga. Kita pun buat lagi 3 rakaat. Jadi kalau kita buat 3 rakaat lagi, jika dihimpunkan, berapa jumlah solat witir pada malam tu? Akan jadi 6 rakaat. Dia jadi genap. Dia tak jadi witir. Satu malam. Itu panggil satu malam. Kena istilah satu malam. Lepas tu Nabi kata, tak boleh buat witir dalam satu malam. Bukan Nabi kata pada satu waktu, tapi pada satu malam. Malam, ingat, definisi malam, bermula maghrib sampai subuh. Itulah satu malam. Itulah kat situ. Ada para ulama bincang juga, kalau dia nak buat juga pukul 4.30 tadi tu, okey, maka dia kena buat apa? Maka dia kena gugurkan, dia kena macam, maksudnya begini. Okey, cara paling senang, jangan buatlah 2 kali dalam satu, berdasarkan hadis ni kita jangan buat dia 2 kali dalam satu malam. Jelas tak? Yang kat situ, hadis tu. Jelas boleh faham maklumat tu. Okey, Jelas. nanti dia akan jadi satu malam tu dia akan jadi genap. So maknanya kalau dah buat pukul 10.30 tu, bila kita bangun macam pukul 4.30 untuk ni tak perlu tak witir lagi lah. Tidak perlu witir, tetapi boleh buat solat sunat malam yang lain. Kita boleh buat tahajud lagi, tapi witir jangan. Sebab ada hadis yang melarang buat dia 2 kali pada satu malam. Ingat istilah satu malam Satu malam. Alright. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, soalan saya, boleh tak solat tahajud dikerjakan secara berjemaah? Solat tahajud secara berjamaah. Okey. Kita kan dah lama, contoh kan biasa ikut kan kuliah hadis, belajar hadis kan. Apabila kita belajar hadis, kita tengok Nabi buat solat kan. Kalau kita cari hadis-hadis lah pasal solat-solat tahajud Nabi malam kan, kita tak jumpa yang Nabi tu dia buat solat tahajud berjamaah. Secara biasalah, tapi ada pernah Nabi buat berjamaah itu kerana Nabi nak didik sahabat-sahabat yang baru nak belajar sembahyang tu. Maknanya di sini solat berjamaah, solat sunat memang elok dibuat sendiri-sendiri, melainkan beberapa solat-solat sunat. Macam solat sunat tarawih dia dikecualikan lah sebab dia memang ada riwayat. Tapi selain daripada tu memang lebih afdal adalah sembahyang sendiri berjamaahnya. Tapi kalau nak buat sekali-sekala untuk macam kan ada program untuk memberi tunjuk ajar, maka dia tak apa. Tapi kalau buat selalu sangat, dia telah menyalahi cara Nabi SAW melakukan solat tahajud di waktu malam. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lain? Buka depan kitab tu. Okey, kalau dekat Shopee ada ya, tuan-tuan boleh tengok buka kitab depan. Ni warna ungu ni. Warna ungu ni, ni dekat Shopee ada. Tuan-tuan cari dekat Shopee. Selalu Shopee kan, tengok. Riyadhus Shalihin ni, warna ni. Okey. Yang terbitan Pustaka Jiwa. Pustaka Jiwa. Okey, ada soalan lain tak? Yang mana-mana saya boleh jawab sekadar yang saya tahu. Okey. Okey. Bolehkah buat solat jemaah tahajud kerjakan jemaah di rumah? Jawapannya tahajud di rumah. Okey, ingat macam ni. Kalau solat tarawih bolehlah kita buat berjemaah di rumah. Macam kita kan tak boleh nak PKP lagi kan. Contoh kalau terhad lagi, maka bolehlah buat solat tarawih di solat malam, namanya tarawih di rumah berjemaah boleh. Bahkan disunatkanlah sebab dia tarawih. Okey,
Assalamualaikum Ustaz, walaupun bukan pada bulan Ramadan, kita kena buat witir juga. Iya. Tepat tu lah kita baca bab ni. Salat witir ni memang kena buat selepas Ramadan lagi. Dia bukan witir tu dia muncul ketika Ramadan. Tak. Witir ni dibuat selepas Ramadan, dalam Ramadan, selepas Ramadan. Okey. Okey, dah jawab tadi. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz nak tanya, kalau macam selalu kita dengar kalau sampai kat tempat ni buatlah solat. Solat apa yang tu selalunya Ustaz? Tempat tu buat Solat solat. syukur ke? Contoh macam kalau kita susah hati ke apa kan, suruh orang cakap pergi ambil wuduk, solat. Ataupun kita sampai macam ada kisah Nabi hari tu yang dia pergi, yang dia naik ke langit tu kan, Malaikat Jibril dia kata solat dekat sini, solat dekat sana. So sebenarnya tu solat apa ya Ustaz? Kisah Jibril tu kisah apa? Yang Nabi diangkat ke langit tu. Ada ke Yang riwayat tu dibawa ke betul ke? langit. Oh, itu solat dekat Masjidil Aqsa Tapi bukan dekat betul. langit tu. Itu dekat Masjidil Aqsa. Kalau kat Masjidil Aqsa, Betul. dia belum lagi buat solat kat langit. Dia Kalau macam tu solat apa ya Ustaz? Itulah saya pun tak boleh nak jawab sebab saya tak tahu solat jenis solat suka-suka solat tu. Tapi kalau kita ambil solat macam mungkin kita pegang kepada pendapat ada solatnya hajat kot. Dia ramai orang suka buat solat hajat kan. Solat hajat tu dia ada perbincangan para ulama lah. Ada mengatakan ada mengatakan tak ada. Mungkin itu hajat kot. Mungkin pada hajat kot. Dia sembahyang 2 rakaat, doalah pada Allah. Yang kalau sembahyang suka-suka tu saya tak tahu itu solat apa sebenarnya. Wallahu ta'ala. Adakah dia niat untuk solat taubat ke? Dia niat untuk dia solat duha ke? Ataupun dia solat macam dia ada solat sebalik musafir sebelum nak singgah rumah, solat dekat masjid, itu ada dalam hadis Nabi SAW. Ataupun solat masuk dan keluar rumah pun ada. Tapi solat tu solat apa? Wallahu ta'ala. Yang tu saya tak tahu. Okey, ada yang tanya soalan ni. Ya. Boleh tanya. Sorry Ustaz, maksudnya kalau macam kan kalau macam ada setengah orang susah hati, orang nasihatkan kita pergi ambil wuduk dan solat tu solat hajat lah sebenarnya Ustaz. Mungkin lah kot, mungkin. Tapi kalau dia ambil wuduk, dia boleh niat solat selepas ambil wuduk. Dia kalau dia dah ambil wuduk kan, dia ambil wuduk, dia boleh sembahyang solat selepas ambil wuduk. Boleh juga. Tapi dalam solat tu doa lah. Boleh. Dia boleh hajat boleh jika berpegang kepada solat hajat tu ada. Tapi jika dia lepas wuduk, dia boleh solat selepas mengambil wuduk. Macam kisah Bilal tu. Maka boleh niatlah sahaja sembahyang mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh. Ya? Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Ni soalan daripada Puan Johanna tanya ni. Maksudnya kalau bulan Ramadan lepas tarawih, tak payah buat witir ke kalau kita nak bangun akhir malam untuk tahajud? Okey, jawapan dia begini. Kita dah sebut tadi kan hadis kan. Nabi pernah buat witir awal malam, Nabi pernah buat witir tengah malam, Nabi pernah buat witir hujung malam. Kalau kita buat solat tarawih mengikuti imam, kan, afdalnya kita habiskan ikut imam tu. Habiskan ikut imam tu habis. Tapi jika kita nak buat witir juga hujung malam, kerana kita nak ikut hadis tadi tu, boleh. Tapi jangan tak ikut imam bagi habis kerana ada kelebihan mengikuti imam daripada imam mula solat rakaat yang pertama sampailah pada witir. Tapi kita tak nak buat witir. Para ulama memberikan solusi dia, kalau nak dapat pahala ikut imam sampai habis. Ingat ya, kalau pahala ikut imam sampai imam habis solat tarawih dengan witir, kita seolah-olah macam buat solat malam sepanjang malam. Contoh macam ni. Kalau kita sembahyang dekat surau ataupun masjid, imam buat 8 tarawih, 3 witir kan. Kalau kita boleh ikut sampai witir tu 11 rakaat, kita dapat pahala macam kita sembahyang malam full day. Kita buat macam sepanjang malam.
Bayangkan, hanya sembahyang sampai 10.30, kita dapat ikut imam, kita dapat pahala macam sembahyang malam sampai pagi. Tengok pahala dia. Tapi syarat ikut imam. Isunya sekarang, imam tu sembahyang witir. Kita dah tak boleh sembahyang witir tapi nak buat witir hujung malam. Macam mana nak buat? Solusinya adalah ikut imam tu sembahyang witir, tapi kita jangan niat sembahyang witir. Kita niat sembahyang malam lagi. Tapi kita kena tambah 1 rakaat. Faham tak? Maksud dia, kalau imam tu sembahyang 11 rakaat, kita sembahyang 12 rakaat. Maknanya waktu imam tu niat witir 3 rakaat, kita niatkan sembahyang bukan witir, kita nak sembahyang tarawih lagi. Masa waktu imam tu buat 3 rakaat witir, kita niat kita nak sambung sembahyang tarawih. Tapi kita kena tambah 1 lagi rakaat supaya dia menjadi genap lah. Jadi imam tu 11, kita jadi 12. Sebab kita nak ikut imam. Maknanya lepas imam bagi salam ke 11 rakaat tu, kita kena bangun, buat lagi 1 rakaat, cukupkan yang ke-12. Dapat pahala ikut imam dan hujung malam kita buatlah witir. Itu solusi dia. Sebab kalau ramai orang lepas habis main tarawih 8, dia tak nak ikut imam dah. Dia balik ke rumah. Sebab apa? Sebab dia nak buat witir dekat rumah. Betul. Tapi sayang 1000 kali sayang, dia telah terlepas pahala mengikuti imam tu. Tapi dia kata imam tu sembahyang witir, Ustaz. Ustaz nak ikut sembahyang witir. Solusinya adalah jangan ikut imam tu niat witir. Kita ikut imam tu niat solat tarawih lagi. Sebab solat tarawih ni dia ada banyak jumlah rakaat. Kat situ kita akan ulas pada minggu depan. Nampak tak? Faham tak dia punya solusi dia? Sebab kita nak dapat pahala ikut imam. Tapi kita tak nak buat witir 2 kali. Sebab kalau kita ikut imam sembahyang witir, nanti hujung malam tak boleh buat witir dah. Sebab hadis tadi sebut macam tu. Maka solusinya adalah masa ikut imam sembahyang witir, kita jangan niat sembahyang witir. Kita niat sembahyang malam. Tapi sembahyang malam kita mesti kena genap. Maknanya kalau imam tu buat 3 rakaat witir, kita buat 4 rakaat. Maknanya kalau imam dah bagi salam, kita jangan bagi salam. Kita bangun semula, buat 1 rakaat lagi. Dapatlah pahala ikut imam, dapat juga buat witir hujung malam. Selesai ya? Okey, wallahu ta'ala a'lam. Solat tarawih boleh ke buat kurang dari 8 rakaat atau paling kurang 8 rakaat? Kita akan ulas insya-Allah minggu depan tentang ramai yang confuse antara tarawih dengan salat malam. Kalau kita betul-betul solid nak ikut Nabi solat malam, Nabi memang buat solat malam tak lebih daripada 11 rakaat ataupun 13 rakaat. Tapi sembahyang dia panjang lah, lama lah. Okey kat situ. Jadi kalau kita nak buat 8 boleh. Boleh. Nak buat solat tarawih kurang dari 8 pun boleh. Dia tarawih ni dia adalah solat malam. Dia adalah solat malam. Boleh. Dia boleh buat kurang daripada 8. Cuma ada perbincangan daripada para ulama tentang perkataan tarawih. Sebab perkataan tarawih ni dia merujuk kepada berehat-rehat. Maknanya para sahabat dulu, tarawih ni kan dia panggil macam, tarawih ni dia sebenarnya sembahyang yang berehat-rehat. Itu nanti saya akan ulas lah pada minggu akan datang tentang para ulama ulas tentang tarawih tu. Tuan-tuan jangan keliru ya tarawih dengan qiyamul lail. Tarawih juga adalah qiyamul lail. Nama lain qiyamul lail dalam bulan Ramadan namanya tarawih. Kenapa namanya tarawih? Kerana perkataan tarawih bermakna berehat-rehat. Tapi orang kita dah salah faham, dia sembahyang tarawih berkejar-kejar. Jadi dia dah hilang hikmah tarawih. Dan kita akan ulas insya-Allah pada minggu akan datang. Ustaz, mana lebih afdal? Witir sebelum tahajud atau selepas tahajud? Jawapannya witir selepas tahajud lah.
Macam tu dah Nabi buat. Sebab apa? Ingat tak hadis tadi? Nabi kata jika kamu nak mengakhiri solat malam kamu, akhiri dia dengan witir. Maknanya kalau kita buat tahajud, lepas tu kita nak tutup solat tahajud kita dengan apa? Nabi suruh buat witir. Solat tahajud adalah salah satu solat yang dipanggil solat malam. Solat tahajud berbeza dengan witir. Solat tahajud dengan witir sama dari sudut solat malam. Macam ni, solat tahajud, solat witir namanya solat malam. Okey? Tapi tahajud lain, witir lain. Jelas kat situ. Bermakna kita buat tahajud dulu, lepas tu kalau kita nak endingkan tahajud kita tadi tu, kita tutup dia dengan witir. Macam Nabi sebut tadi tu. Jadi soalannya mana lebih afdal? Witir ke ataupun sebelum tahajud atau selepas? Jawapannya adalah selepas tahajud. Dia ingat tutup solat malam tu dia witir macam Nabi buat tu. Sebab itu cuma tak kisahlah solat malam kita tu macam kita buat setiap malam ni tarawih tu seolah-olah kita kata okey 10.30 limit aku nak buat solat malam 10.30 je. Lepas tu tak nak dah buat solat malam. Maka 10.30 tu ending dia witir. Macam tu. Maknanya dia cuma dia tanya tahajud. Dia sebenarnya tarawih tu qiyamul lail lah tu. Tapi qiyamul lail dibuat di bulan Ramadan, nama spesifik dia adalah tarawih. Nanti kita akan ulas pada minggu depan. Dan saya akan bagi nota tambahan. Saya akan bagi nota tambahan tentang salat malam tu. InsyaAllah pada minggu depan ya. Okey, kejap. Baik, kita jumpa pada minggu depan. Datuk Nurul, kita berhenti di sini boleh? Boleh, insyaAllah Ustaz. Nanti bulan puasa pun kita akan teruskan pengajian kita seperti biasa insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khair Datuk. Semoga Allah melapangkan dada kita semua, memurahkan rezeki kita semua, memberkati usaha kita ya. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan perempuan semua. Minta maaf ya kalau soalan mana-mana yang saya tak dapat nak jawab. InsyaAllah minggu depan saya akan bagi nota bab nombor 212 dengan nota tambahan tentang solat witir. Minggu depan kita akan belajar buat solat witir 5 rakaat macam mana, 7 rakaat macam mana, 9 rakaat macam mana. Dan ada hadis-hadisnya. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Sebar-sebarkan kepada kawan-kawan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Saya endingkan Datuk ya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Bismillah. Sekejap